Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal ghala' wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi. Sekali lagi kita dipertemukan di dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. InsyaAllah pada musim yang kedua ini kita menggunakan kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat yang merupakan terjemahan daripada kitab agung karangan Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi yang bertajuk At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Dan kitab ini merupakan sebuah kitab yang dikarang oleh bukan calang-calang ulama. Imam Al-Qurtubi ini ulama pada era tahun 600 Hijrah, bermazhab Sunni Maliki dan adalah jago khususnya dalam bidang tafsir, dan karya yang paling monumental adalah Al-Jami' lil Ahkamil Quran, sebuah kitab tafsir setebal 20 jilid. Dan kita sedang membahaskan salah satu daripada kitab yang beliau nukilkan dan diterjemahkan ke bahasa Melayu, Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Alhamdulillah saudara, hari ini hari Rabu 13 hari bulan Januari tahun 2021 bersamaan 29 Jamadil Awal 1442 Hijriah. Dan hari ini adalah hari yang terakhir kita berada di bulan Jamadil Awal. Bermula malam nanti, memasukilah kita kepada bulan Jamadil Akhir. Dan bagi kita di tanah air masih lagi dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala internasional dan tanpa disedari sejak daripada 18 Mac tahun 2020 hinggalah ke hari ini genap 301 hari ataupun 9 bulan 26 hari kita berada dalam satu tempoh kordon saniter, satu suasana yang tak pernah kita alami sejak daripada kita dilahirkan, yang digelarkan sebagai Perintah Kawalan Pergerakan, yang mana kita sepatutnya telah pun menamatkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ataupun Recovery Movement Control Order RMCO ini pada 31 Disember yang lalu. Namun atas sebab-sebab yang telah pun dinyatakan, maka pada hari kemarin, hari Isnin 11 hari bulan Januari tahun 2021, pihak pemerintah telah membuat keputusan untuk melaksanakan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP ataupun Movement Control Order untuk tempoh 14 hari bermula tengah malam tadi sehinggalah 26 Januari tahun 2021. Maknanya balik kepada bulan Mac kita tahun lepas. Cuma perintah kali ini melibatkan 3 peringkat pelaksanaan yang berbeza. Ada PKP saja, iaitu ke atas 6 buah negeri, Pulau Pinang, Selangor, wilayah-wilayah persekutuan, maknanya Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, dan Melaka, Johor dan juga Sabah. Dan ada pula negeri yang hanya dilibatkan dengan PKP bersyarat ataupun PKPB yang juga dikenakan ke atas 6 buah negeri, iaitu Pahang Darul Makmur, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Dan hanya 2 negeri yang agak beruntung bernasib baik sikit hanya melaksanakan PKP pemulihan saja, iaitu di Perlis dan juga di Sarawak. Seperti biasa kita berharap supaya masyarakat dapat terus mengamalkan normal ataupun kelaziman baharu dalam
kehidupan seharian serta berusahalah sedaya upaya mematuhi tata cara pengendalian piawai ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Kita pernah menghadapi pandemik ini bergelombang-gelombang sejak daripada bulan Mac dan kita pernah berjaya melandaikan lekuk ini, dan kini selepas 10 bulan kita diuji sekali lagi stay at home, dan tidak adalah yang lebih mujarab melainkan kita sama-sama saling sokong menyokong antara satu sama lain. Dengan izin Allah, kita akan menang melawan COVID ini. Yalah, 14 hari ini pertama saja, agak tak tahulah sampai bulan 8, wallahualam, doa yang baik-baik sajalah. Baik, kita terus saja kepada kitab kita. Bagi yang ada kitab, buka muka surat 647, bab yang ke-10, halaman 647. Kalau dalam tafsir ataupun kitab yang asal, tajuknya panjang betul, tapi penterjemah kitab ini telah meringkaskan kepada bab-bab. Jadi kita pilih salah satu daripada yang dibahaskan, bab majaa fi wa'idi man syaribal khamar wal muskir wa ghairih, iaitu ancaman khusus kepada para peminum arak dan juga pemabuk. Ini muka surat 647. Ada beberapa hadis yang direkodkan di dalam terjemahan ini, tetapi tidak ada matan, kita bacakan. Hadis pertama adalah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna man mata sakaran fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah sakaran ila khandaq fi wast jahannam yusamma sakaran. Dalam hadis Anas dikatakan, siapa yang mati dalam keadaan mabuk, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan mabuk pada hari kiamat dan dibawa ke sebuah parit di neraka Jahannam yang paritnya bernama As-Sukran, iaitu parit orang-orang yang mabuk. Maksudnya dia satu geng duduk di satu parit mabuk namanya. Hadis yang kedua daripada Malik bin Anas, kullu muskirin khamr wa salasatu ghadaballahu alaihim wa la yanzuru ilaihim wa la yukallimuhum wa hum fil mansa wal mansa bi'run fi jahannam lil mukazzibil qadar wal mubtadi' fi dinillah wa mudminul khamar. Malik bin Anas meriwayatkan daripada bin Syahab, daripada Ali bin Husain, daripada Al-Husain bin Ali, daripada bapanya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, semua yang memabukkan adalah khamar. 3 orang yang dimurkai Allah, yang tidak akan dilihat oleh Allah. Allah tidak sudi bercakap kepada mereka dan mereka akan diletakkan dalam satu tempat nama Al-Mansa. Mansa dalam erti kata, mansa ni tempat yang dilupakan. Mana dia? Ini orang dia Tuhan buat tak bercara lah, tak nampak saja kepada orang. Dia duduk satu tempat namanya Al-Mansa. Kata dalam riwayat disebut, Al-Mansa ialah sebuah perigi di dalam neraka Jahannam. Siapakah 3 golongan ini? Pertama, orang yang mendustakan kekuasaan Allah, maknanya menafikan campur tangan Allah dalam setiap perkara. Dia menafikan. Kita orang Islam, kita kena percaya setiap berlaku Allah tentukan. Yang kedua, orang yang melakukan bid'ah dalam agama, buat perkara-perkara yang tak sepatutnya dibuat, benda-benda yang bersifat ibadah yang tak patut dibuat. Dan yang ketiga, orang yang sentiasa minum khamar ataupun minum arak. Diriwayatkan oleh Khatib Abu Bakar daripada hadis Ahmad bin Sulaiman Al-Khufani Al-Qurash Al-Asadi daripada Malik. Baik, seterusnya hadis yang ketiga adalah hadis daripada Amr ibn Shu'aib. Innal mutakabbirina yahsyuruna yawmal qiyamah ashbahu dzurri ala suratin nas ya'luhum kullu syai' min as-sighar fayusaquna hatta yadkhulu sajnan fi jahannam yuqalu lahu baulas yasquna min asarati ahli an-nar min tinatil khabal. Muhammad bin Ajlan meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, pada hari kiamat orang sombong dibawa seperti bijian dalam bentuk manusia. Orang sombong dalam bentuk cereal, breakfast. Mereka diliputi kehinaan di setiap tempat. Mereka dibawa ke penjara dalam neraka Jahannam yang bernama Baulas. Ada satu makna Baulas. Mereka menjadikan api menjulang tinggi. Minuman penghuni neraka adalah sari lumpur bercampur dengan nanah. Hadis riwayat Tirmizi, dan kata ulama ini hadis adalah hadis hasan. Seterusnya hadis yang keempat, an rajulan qadama min Jaishan wa Jaishan min al-Yaman
Fasa'ala Nabi SAW an syirabi yashrabunahu bi ardihim min adh-dhurrah yuqala lahu al-mazar. Faqala Rasulullah SAW am sakara huwa? Qala na'am. Qala inna ala Allah ahdan liman syaraba al-muskar an yusqihi min tinatil khabal. Daripada Jabir diriwayatkan bahawa seorang lelaki datang daripada Jaishan yang terletak di Yaman. Dia bertanya kepada Nabi mengenai minuman yang mereka minum di negerinya yang diperbuat daripada jagung. Dan mereka menamakan minuman itu dengan nama Al-Mazar. Nabi lantas bertanya, adakah Al-Mazar itu memabukkan? Maka lelaki itu menjawab, ya, mabuk sikit ya Rasulullah. Maka kata Nabi, Allah berjanji akan memberi minuman dari lumpur yang dicampurkan dengan nanah bagi orang yang minum minuman yang memabukkan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah lumpur yang bercampur dengan nanah itu? Tinatul khabal yang Nabi sebutkan itu. Nabi menjawab, ia adalah peluh ataupun ekstrak daripada penghuni-penghuni neraka. Dia dibakar apa semua tu kan, ada lemak ekstrak apa semua tu, dia ambil, itulah dijadikan minuman kepada penghuni neraka. Dia recycle balik nanti. Jadi saudara-saudari sekalian, perbicaraan kita pada kali ini menjurus kepada salah satu daripada ancaman yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang minum arak. Sebab itu saudara, Nabi SAW dia melaknat apa saja yang berkait dengan arak. Apa saja yang ada kait dengan arak. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi pernah sebut, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamar 10. Nabi melaknat benda berkaitan arak ni 10 perkara. Asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha wal mahmulata ilaih wa saqiyaha wa ba'i'aha wa akila thamaniha wal mushtari laha wal mushtarata lahu. Kata Nabi, dilaknat 10 golongan yang ada keterkaitan dengan arak. Pertama, asiraha, orang yang memerah arak itu. Yang kedua, mu'tasiraha, orang yang diminta supaya diperahkan arak itu. Yang ketiga, syaribaha, orang yang togok arak itu. Yang keempat, hamilaha, orang yang serve arak itu. Yang kelima, wal mahmulata ilaih, orang yang meminta supaya diservekan arak pada dia. Yang keenam, saqiyaha, orang yang memberi minum arak kepada orang lain. Yang ketujuh, ba'i'aha, orang yang jual arak. Yang kelapan, akila thamaniha, orang yang mendapat hasil daripada penjualan arak. Yang kesembilan, wal mushtari alaha, orang yang membeli arak. Dan yang ke-10, al mushtarata lahu, orang yang meminta dibelikan arak untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmizi. Sebab itu kalau kita ada hubung kait pekerjaannya dengan benda-benda yang melibatkan arak, hati-hatilah. Mungkin ada yang kata, payahlah Ustaz, saya kerja di supermarket Emporium, memang orang beli arak dan sebagainya. Beginilah, boleh buat perbincangan dengan majikan misalnya untuk buat satu persetujuan bahawa bagi pekerja Muslim, biarlah kita bertugas di satu kaunter yang tidak ada transaksi arak. Maksudnya, idealnya adalah kita akan beritahu kepada orang ini berhenti kerja lah, tak carilah kerja lain. Tapi musim-musim pandemik, ekonomi merudum begini, tidak semudah ungkapan. Jadi boleh buat perbincangan, dan memang sekarang ni pun dah jadikan satu budaya juga. Kalau kita lihat, kalau transaksi jualan untuk benda-benda yang memabukkan ini ada kaunter khusus yang mana tidak melibatkan kepada kaunter publik. Jadi kepada yang publik itulah dia bertugaslah di situ. Ataupun pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan penghantaran. Ini pernah dibahaskan. Kalau memang jelas benda itu adalah benda yang diharamkan, suruh beli 3 tin arak di kedai tertentu atau pada dia, jadi abaikanlah. Itu boleh diabaikan. Kecuali benda yang tidak nampak pada mata, itu cerita lain. Penghantaran dalam bekas tak payah dikaji. Benda raib jangan dikaji. Kalau kaji, merana badan.
Benda tak nampak. Kalau benda jelas, maka elakkanlah. Sebab arak ini dilaknat 10 golongan yang berkait dengannya. Sebab itu dalam riwayat yang lain, ada satu orang laki-laki, dia bawa kepada Nabi satu bekas air kulit. Bekas air yang buat pada kulit, yang mana dalam bekas itu berisi arak. Dia nak buatkan hadiah. Jadi dia berjumpa dengan Nabi, dia cerita ini ada hadiah. Nabi beritahu, innallaha qad harramal khamar. Sesungguhnya Allah mengharamkan arak. Kata lelaki ni, tak apalah. Kalau gitu saya jual boleh tak ya Rasulullah? Jawab Nabi, innal ladzi harrama syaribaha harrama ba'i'aha. Benda yang diharamkan minum, automatik diharamkan juga jual. Lelaki itu kata lagi, kalau begitu saya hadiahkanlah kepada orang non-Muslim, pada orang Yahudi saja boleh tak ya Rasulullah? Sayang bekas ni comel. Nabi jawab, innal ladzi harrama ba'ihaha wa syaribaha harrama an tukramul yahud. Benda-benda yang diharamkan beli, benda-benda yang diharamkan minum, maka haram jugalah untuk diberikan hadiah kepada orang. Lantas laki ni tanya, habis saya nak buat apa ya Rasul? Ini bekas comel, air sedap dalam ni, takkan bagi orang pun tak boleh. Maka kata Nabi, izhab fashnaha ala batha. Kata Nabi, ambil sajalah bekas itu, pergi tepi jalan, simbah sajalah. Maknanya tak boleh dilakukan atau digunakan. Ini riwayat Al-Hamidi dalam musnadnya. Maka tidak boleh arak ini, jangankan minum, apa saja yang berkaitan dengan import, ekspor, perniagaan, itu tidak dibenarkan. Dan ini adalah undang-undang agama. Undang-undang agama. Hadza qanun, is a law. Jadi undang-undang ini, mungkin orang kata mana hak kebebasan? Tak ada hak kebebasan. Undang-undang mana ada hak kebebasan? Tu boleh isak dadah siang malam pergi petang. Undang-undang, undang-undang tidak membenarkan dari segi perundangan Islam. Sebab itu tinggalkan arak. Cuma ialah bila berbicara tentang arak ini, kita terpaksa mengakui bahawa bila nak terjadinya hari kiamat, kita panggil minuman keras lah. Minuman keras ini dia akan bermaharajalela. Di mana-mana kita akan dapat lihat marajalela. Dan bukan sekadar itu, dianggap pula halal. Pesta-pesta yang berkait dengannya itu dianggap sebagai tarikan pelancong dan sebagainya. Dia dianggap sebagai benda yang halal. Itu kita ucapkan tahniah kepada setengah PBT, kita tak sebutkanlah, yang telah pun meletakkan perancangan mulai tahun 2021 tidak benarkan lagi penjualan minuman keras di kedai-kedai runcit. Ini satu political will yang begitu kita sanjunglah, kita hormati, bukan senang. Sebab itu benda ni dia akan bermaharajalela. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi pernah sebut min asyratis saah wa dzakara minha wa yushrabul khamru. Antara tanda kiamat dah begitu dekat nak datang adalah orang begitu ramai minum arak, kata Nabi. Ini hadis riwayat Muslim. Dan mereka bukan sekadar minum, mereka tidak memanggil minuman itu sebagai arak. Ini isunya. Dia minum, dia kata ini bukan bir, ini bukan arak. Dia memanggilnya dengan gelaran yang pelbagai. Kata Ubadah bin Samit, Nabi menyebut la yastahillanna ta'ifatun min ummatil khamra bi ismin yusammunaha iyyahu. Sesungguhnya akan ada sekelompok dari umatku yang menghalalkan arak dan mereka menamakannya dengan nama-nama yang mereka tetapkan untuk minuman tersebut. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Para ulama membahaskan apa yang dimaksudkan manusia akan menganggap arak itu halal. Ini kata Ibnul Arabi ada dua maksud. Pertama, dia meyakini bahawa minum arak itu tak ada masalah. It's okay minum arak, tak ada apa-apa, tak kacau orang. Yang kedua, maknanya adalah dia dah terbiasa meminumnya sehingga merasakan bahawa minum arak ini sama macam minum teh ubin limau, sama minum air teh tarik, seolah-olahnya begitu. Maka kita akuilah bahawa hari ini arak makin marak dan makin galak. Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO meletakkan negara kita sebagai negara ke-10 tertinggi di dunia dalam jumlah pengambilan ataupun minum arak oleh rakyat di negara kita.
Dan rakyat kita berdasarkan data membelanjakan 1.5 bilion ringgit Malaysia untuk arak dalam masa setahun. Dan kini di pasaran, kalau kita rajin melihat, terdapat lebih daripada 300 jenis arak buatan tempatan dengan lesen yang jual di bawah paras RM30 dengan kandungan 40% alkohol dengan isi padu 750 ml. Arak paling murah ada yang boleh mencecah harga RM1.70 sebotol dengan isi padu 125 ml, kandungan alkohol 38% alkohol. RM1.70 maknanya sangat murah berbanding air bergas yang dijual di kedai 24 jam dan sebagainya lagi. Itu jauh lebih murah. Ataupun sebungkus teh tarik atau Milo Beng itu jauh lebih mahal daripada arak-arak murah yang berharga RM1.70 ini. Baik, itulah kita mengambil kesempatan kepada orang-orang yang tanda tangan masih laku, buatlah sesuatu sementara tanda tangan masih laku. Esok dah pencen, janganlah baru nak perjuangkan umat, nak haram sana haram sini. Kuasa di tangan, jangan dibenarkan penjualan secara berleluasa, khususnya di kedai-kedai runcit. Sebab itu kalau kita melihat negara sedunia, satu dunia, orang tidak boleh kata ini arak hak agama lain. No, tidak ada. Agama lain pun tidak membenarkan arak. Bahkan kalau kita pergi ke seluruh dunia, sudah ada kawalan. Antara negara yang melarang penjualan dan menghidang arak secara publik, Perancis. Perancis pengharaman hidangan dan penghantaran minuman keras daripada pukul 10 malam sampai 6 pagi. Tak dibenarkan. Padahal mereka bukan Muslim. Itu juga rakyat di Perancis dilarang minum minuman keras di tempat awam. Public no. Duduk public tak dibenarkan. Di Rusia, iklan minuman keras di media cetak, televisyen dan juga internet itu diharamkan. Ini kita bawa contoh negara yang non-Muslim. Negara-negara yang non-Muslim. Di Spanyol, kelab malam dan juga acara awam yang menghidangkan minuman keras adalah satu kesalahan. Tak dibenarkan. Tak payah ceritalah, di negara-negara Islam itu adalah beberapa tindakan-tindakan yang bagus untuk kita sama-sama kongsikan. Hak ini ada juga orang yang mengatakan, alah arak ni ustaz, kita bukan nak mabuk-mabuk sangat, kita nak buat ubat. Memang ada orang dia jadikan arak ini sebagai ubat. Yang ini kita tak bersetuju. Innahu laisa bidawain walakinnahu da'un. Kita tak setuju kerana Nabi pernah menyebut sesungguhnya arak itu bukan ubat, tapi dialah yang menambahkan penyakit. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sebab arak pada pandangan agama adalah ummul khaba'ith, ibu segala maksiat dalam dunia. Raja segala maksiat arak. Bukan zina, bukan bunuh orang, bukan scam duit orang, tak. Raja segala maksiat minum arak. Pemandu kalau mabuk, delanggarnya orang, meninggal orang. Begitu juga kes perkosa dan rogol. Kalau melibatkan orang yang mabuk, pernah berlaku beberapa tahun lepas, seorang budak perempuan umur 8 tahun di Korea Selatan diperkosa oleh seorang pemabuk sehingga keluar usus dia dan rosak 80% alat sulit dia. Bayangkanlah, orang mabuk bukannya dia boleh berfikir dengan baik. Baik, itu sampai masanya untuk kita melakukan sesuatu untuk mengekang masalah mabuk ini. Terutama bila kita melihat kes-kes yang melibatkan pemandu mabuk, berlawan arus, langgar orang yang tidak bersalah. Ini perlu dilakukan sesuatu. Sebab itulah kes kemalangan maut yang melibatkan pemandu mabuk ini, jom kita ikut saranan agama. Salah satu sisi akhir khutbah Nabi SAW, ma qutila bil asa wal hajar wa fihi mi'atu ba'irin. Pembunuhan yang kerana kealpaan dan sebagainya lagi ini hendaklah dikisos menyerupai dengan pembunuhan, dan dalam urusan itu boleh digantikan dengan denda 100 ekor unta. 100 ekor unta. Bayangkanlah kalau hukuman denda 100 ekor unta ini dijadikan satu pegangan untuk digantikan kepada Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987 ataupun Akta 333.
Kalau kita tengok diat ni, dia panggil hukum diat. Diat ini kepada waris si mati 100 ekor unta atau yang senilai dengannya. Dan dia juga kena bayar kafarah, merdekakan seorang hamba, atau puasa 2 bulan berturut-turut. Unta seekor katalah harga 7,500. Kalau dah 100 ekor, itu saja dah 750,000. Sedangkan hukuman pemandu cuai ikut Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987, penjara tak kurang 2 tahun hingga 10 tahun, denda tak kurang 5,000 dan tak lebih daripada 20,000. Baik itu, kalau orang tengok dia punya denda cecah kat 1 juta, berani orang nak bawa kereta dalam keadaan kepala tintong? Tak berani dia. Tapi ini cadangan sajalah, ya. Ada tak negara yang berjaya buat? Ada. Di Pakistan, Seksyen 25 Ordinan berkaitan dengan nyawa, pelaksanaan kisos dan diat tahun 1984, mereka meletakkan diat 10,000 dirham ataupun 30.63 kilogram perak atau senilai dengan wang semasa bagi pembunuhan atau kematian disebabkan oleh kelalaian, mabuk, kealpaan dan sebagainya lagi. Saudara-saudari sekalian, inilah bahananya Arab yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka hukuman yang begitu berat sekali sebab perlakuan mereka menyusahkan kepada orang-orang lain. Di arak ini, kalau kita nak berkenalan sedikit, dia arak ni minuman keras yang mengandungi alkohol. Selalunya orang akan mengambil minuman keras ataupun arak ini pertama ketika bersosial, ya, bersosial. Yang kedua untuk nak meningkatkan mood. Yang ketiga dia untuk mendatangkan rasa seronok. Ada juga untuk nak panaskan badan, macam musim-musim sejuk sebegini, dia panaskan badan, minum bir, minum arak. Macam kita di Malaysia makan sup sajalah nak bagikan panas badan ini. Dalam bahasa Arab, arak ni dia panggil khamar. Khamar ini maknanya menutupi. Sebab sifat arak, sekali kita gunakan dia boleh menutup akal pemikiran dan maruah kita. Apa tanda orang pemabuk? Laku perangai seperti beruk. Kalau hidup jadi pemabuk, dunia akhirat badan terkutuk. Kalau minum arak dan tuak, akal hilang, pikiran rosak. Sebab itu dalam asal-usul perkataan arak itu sendiri, kita tengok dari segi sejarahnya daripada perkataan Arab. Orang Arab menggelarkan arak ini arak. Arak maknanya manis. Dan memang sampai sekarang orang Arab masih gunakan kalimat arak untuk minuman keras. Di Syria ada satu arak namanya arak Rayyan. Botolnya macam minyak atar. Di Lebanon ada arak jenama Jabal Batrun, ada jenama Az-Zahlawi. Begitu juga di Palestin, Arab Kristian di sana, mereka ada arak sendiri, arak Ramallah Az-Zahabi ataupun Golden Arab. Dia botol air itu putih saja macam air mineral. Dia ada perasa jintan manis, ada 50% alkohol. Kalau campur dengan air, dia jadi warna macam air Bali, lebih kurang begitu. Jadi ada orang kita dia tak tahu cerita, ya, air mineral bantainya beli, rupanya arak, ya, arak Ramallah Az-Zahabi, Golden Arab. Sebab apa arak ini orang Arab memanggilnya sebagai manis ataupun arak? Sebab dalam bahasa Arab sukaru itu manis. Kalau sukara, benda yang memabukkan. Dia arak yang ada di negara Arab, dia adalah hasil distilasi khamar yang dicampurkan dengan biji jintan manis. Biasanya ada campuran 53 hingga 60% alkohol dengan likoris. Likoris ini pokok akar manis. Jadi pokok akar manis ni payah di tempat kita. Dia banyak boleh ditemui di Mediterranean. Jadi ada juga yang campur dengan herba ataupun rempah-rempah ratus, jintan manis, jintan hitam. Jintan hitam ni habbatus sauda. Campur dengan ketumbar, buah pala, dia campur dengan herba-herba absinthus. Absinthus ni contohnya wormwood. Wormwood ni dia adik-beradik daun ganja, lebih kurang. Dia ada kesan halusinasi. Dia memang orang Arab, dia champion lah. Bab air dia memang suka campur rempah.
Dia memang pandai. Termasuk kopi pun kalau dia campurkan dengan rempah, itu dia punya aroma dia sedap. Kalau pergi ke restoran Arab, kalau tuan-tuan rajin pas nikah, penduduk saja PKP buat air kopi biasa, kopi O americano. Dulu orang sibuk buat kopi PKP je. Ada kopi, buat kopi americano, campurkan dengan buah pelaga. Campur sikit buah pelaga, dia akan rasa satu aroma begitu sedap sekali. Dan juga ada arak yang hasil daripada fermentasi kismis. Ini biasa kalau di Mesir itu banyak. Ada juga fermentasi daripada kurma. Mana buah kurma tu jadikan arak. Orang putih pakai anggur, dia pakai kurma. Itu di Iraq ada, di Sudan pun ada. Dan betul lah Nabi sebut, mereka akan menamakan arak ini dengan nama yang mereka tetapkan sendiri untuknya. Bi ismin yusammunaha iyahu. Dia akan tahu nama ikut dia saja. Sebab itu dalam kosa kata Arab, arak saja ada 100 nama arak. 100 nama. Kita di Malaysia, berapa banyak sangatlah perkataan-perkataan kita di dalam bahasa Melayu ni berkenaan dengan arak. Pertama, orang Melayu panggil tuak. Tuak ni pun hasil fermentasi beras, kelapa ataupun nipah. Yang ialah tuak tu ada pula gelaran. Cuma gelaran sajalah. Kadazan panggil kinomol, orang Jepun panggil sake, hasil fermentasi beras. Orang Sierra Leone panggil poyo, orang Bangladesh panggil taru, orang India panggil kalu. Kalu ni kalau Tamil, kalau Karnataka kali, tati, kalu, tadi, todi, tari, taru. Itu Bengal Barat, belah Marathi apa semua. Tapi tak boleh lawan Arab. Arab ada 100 kosakata menceritakan tentang arak ini. Sebab itu dalam kosakata Arab, 100 nama arak ini menunjukkan mereka begitu suka dengan arak. Orang Arab ni tuan-tuan, dia punya suka dengan arak. Kalah Drunken Master, kalah cerita Jackie Chan tu, kalah. Dia memang suka betul. Sebab itulah satu-satunya hukuman dalam Islam yang pengharamannya diturunkan secara 4 peringkat, hanya arak saja. Susah. Dia arak pengharamannya dia tak datang sekaligus. Sebab benda ni sangat disukai masa itu. Peringkat yang pertama, ayat pertama turun di Mekah. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dan buah kurma dan juga anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Suratul Nahl ayat 67. Jadi ketika itu dah ada satu sense, isyarat yang Allah Ta'ala berikan, minuman yang memabukkan kamu. Tapi belum ada hitam putih lagi. Ayat kedua, pengharaman arak turun di Madinah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kamu tentang arak dan judi, katakanlah pada kedua-duanya itu terdapat dosa yang besar dan memberi manfaat kepada manusia, beberapa manfaat kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 219. Jadi ketika turun ayat ini, kata ulama, masa itu dah ada sahabat yang faham dan mereka tinggalkan minum arak. Sebab mereka bila mendengar saja bila Nabi sebut fima ithmun kabir, padanya terdapat dosa besar. Jadi ada yang dah tinggalkan, tapi ramai lagi belum tinggalkan. Antara yang tinggalkan adalah Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, yang disebutkan sebagai sahabat pertama yang stop minum arak. Tapi sahabat lain ada yang masih lagi belum meninggalkan dan tetap meneruskan, sebab mereka kata, apa nak berhenti pula? Kan hujung ayat Allah Ta'ala sebut wa manafi'u linnas, dan ada beberapa manfaat kepada manusia. Ya, kita tak payah berhentilah. Ada yang tak berhenti lagi. Ada satu riwayat disebutkan, satu ketika Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia sediakan makanan untuk jamu kepada para tetamu dia. Jadi mereka yang hadir ni juga dia jamukan dengan arak. Tak lama kemudian masuk waktu maghrib. Jadi salah seorang daripada mereka yang jadi imam ni membaca ayat dalam semayang, dalam keadaan baru lepas minum apa semua. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Dia terceceh huruf lam. Bila terceceh huruf lam, makna jadi berubah.
Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah orang-orang kafir. Patutnya la a'budu ma ta'budun, aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Tapi dia lupa sebut la, dia terus a'budu ma ta'budun. Maknanya, hei orang-orang kafir, aku pun sembah apa yang kamu sembah. Jadi bila berlaku peristiwa ini, kata ulama, turunlah pula perintah yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati semayang atau jangan semayang ketika kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu sedar apa yang kamu katakan. Surah An-Nisa ayat 43. Tapi masa ni belum ada pengharaman lagi. Hanya kalau mabuk jangan datang semayang. Maknanya nak semayang tak boleh mabuk. Jadi dia dah kontrol lah 5 kali sehari sebelum semayang jangan mabuk lagi. Tapi masalahnya, kata para ulama, orang ramai ketika itu dia minum pula arak lepas isyak. Mana dah habis semayang semua, mana dia minum lepas isyak. Jadi dia kata subuh lambat lagi. Masalah juga. Akhirnya turun ayat perintah yang keempat. Perintah diturunkan di Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi, korban untuk berhala, menelik nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji ataupun najis, kata Allah Ta'ala, dan ianya adalah perbuatan syaitan. Jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Surah Al-Ma'idah ayat 91. Barulah dia tetapkan bahawa tidak dibenarkan arak selepas pada itu. Ada satu riwayat diceritakan Itban bin Malik radhiyallahu anhu, dia menyediakan makan dan jemput beberapa tetamu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu datang. Dia panggang kepala unta. Dia makan ramai-ramai, minum, tintong. Kemudian mereka pun menyanyilah, happy, menyanyi. Kadang begitu tiba-tiba terkutuklah dalam syair dan nyanyian itu, mereka terkutuk orang-orang Ansar, orang Madinah. Jadi orang Ansar yang marah, ambil tulang rahang unta ini, terus dia pukul kepala Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas mengadu pada Nabi. Lalu turunlah ketetapan Al-Ma'idah ayat 91. Mulai hari ni no more arak, haram terus. Dah sampai berpukul-pukul, dah tak dibenarkan lagi. Saya bawakan riwayat ini sebagai nak menunjukkan bukan senang. Bukan senang. Maka tinggalkanlah. Walaupun ianya sukar, tinggalkanlah. Marilah seperti yang Nabi sebutkan, la yastahillanna ta'ifatun min ummatil khamra bi ismin yusammunaha iyah. Memang nanti akan muncul di kalangan manusia sebelum kiamat, mereka menghalalkan arak dan menamakan arak itu dengan nama yang mereka sendiri nak berikan nama supaya tak rasa sangat benda tu arak. Sebagai contoh, arak ini dia orang dah tak panggil arak sangat. Pertama, ada orang panggil arak ni beer. Ada orang panggil arak ni spirits. Spirit itu gelaran untuk mabuk itu. Spirit ni dia lifestyle. Dia CSC, coffee, spirit and cigar orang panggil ya. Kalau macam cognac, armagnac, port, whisky, ini semua spirit. Whisky ni arak daripada proses distilasi barley yang telah difermentasikan daripada barley, whisky. Ada orang panggil champagne. Champagne ni untuk nak meraihkan sesuatu, asal daripada sparkling wine, mana hasil fermentasi wine tahap yang kedua. Dia buat sama ada menggunakan anggur daripada Pinot Noir, Pinot Meunier ataupun Chardonnay. Kalau Pinot Meunier ni anggur hitam, kalau Chardonnay ni anggur hijau, dijadikan sebagai champagne. Kemudian ada arak dipanggil gin. Gin ni hasil fermentasi bijirin ataupun buah beri, yang mana dia biasanya dia gabung dengan gin and tonic.
Lepas tu dia ada irisan limau, jin dia panggil ya. Lepas tu ada bila disebut jin nanti, kalau tuan-tuan masih ingat dalam cerita Labu-Labi, ada babak Pragawati Sarimah itu ya. Jadi ketika Haji Bakhir jadi waiter, bartender, dia tanya mau minum apa tuan. Masa tu Labu dengan Labi berangan, seorang jadi magistrate, seorang jadi doktor. Jadi apa minum tuan? Bagi saya gin and tonic. Gin and tonic itu ada betul, gin and tonic. Tanya ke doktor Labu, Encik nak minum apa? Bagi saya iblis tonic. Sebab ada gin tonic, dia minta iblis tonic. Haji Bakhir jawab, iblis tonic mana ada tuan, give me syaitan and tonic. Itu dia bergaduh lah. Itu yang keempat. Yang kelima, ada yang memanggil arak ni dengan gelaran ram. Ram ni hasil fermentasi dan sulingan jus tebu dijadikan sebagai arak. Dia sama kacasa. Kalau jumpa di kedai, kacasa itu adalah ram. Dulu ada aiskrim flavor ram. Jadi sekarang JAKIM dah tak benarkan lagi, sebab dia adalah nama untuk benda sesuatu yang memabukkan. Jadi dia boleh mengelirukan kepada pengguna. Yang keenam, ada orang memanggil arak ni dengan sake. Ini biasa di Jepun. Ada yang manggilnya tequila, ada yang manggilnya vodka, ada yang manggilnya wine. Dia wine ni lifestyle lah, protokol. Kalau white wine jenis Chardonnay dengan Sauvignon. Sauvignon ni hijau. Kalau red wine Pinot Noir. Dia ada protokol lah. Kalau makan daging, apa wine-nya. Kalau makan seafood, ada dia punya jenis-jenis wine dia. Ada juga arak yang dipanggil koktail. Koktail ni dia satu jenis arak yang digoncang-goncang, sama ada dengan gin, pisco, vodka, whisky, tequila ataupun ram. Dia macam, kalau yang tuan-tuan suka menonton cerita James Bond, dia suka minum Vesper Martini. Maknanya koktail campuran dengan gin, vodka dengan quina lele. Quina lele ni arak tapi daripada limau, daripada citrus. Kalau James Bond, dia akan minta, bagi saya Vesper Martini, shaken not stirred. Itu permintaan dia lah. Yang buatkan goncangkan saja, jangan pakai sudu. Yang terkenal, biasa orang kita terkena juga kalau pergi ke hotel, bila tengok koktail mocktail, dia entamnya order. Antara yang terkenal pina colada. Pina colada ni nenas campur kelapa, campur ram. Itu kena hati-hati. Kalau koktail mocktail memang kena tanya, ni ada liquor ke tak ada liquor, ada arak tak ada arak. Ada juga yang memanggil arak dengan gelaran yang meletakkan arak ini tidak dalam bentuk arak, tapi dia campur dalam kopi. Ini pun satu trend baru, hati-hatilah. Dia panggil coffee liquor. Coffee liquor ni dia campur dengan ram, whisky ataupun brandy. Dia tetap kopi. Kita nampak dia minum hot drinks, ada kopi O, cappuccino, latte, macam-macam lagi. Tapi dalam itu dia campur dengan ram, whisky ataupun brandy. Ini hati-hati sajalah. Dan kita khawatir arak kini telah menjadi lifestyle, cara hidup. Dia panggil aroma and flavors. Kalau orang bandar dia perkena tapas. Tapas ni kudapan orang Sepanyol. Orang Melayu ni dia minat meniru-meniru begitu. Dia rasa mak saleh lah kalau makan tapas ini. Kalau makan tapas, tapas ni lawan dia mesti dengan beer. Itu masalah. Payah kita nak order tapas, nak combine dengan teh ais limau. Payah. Dia macam dia satu combo set. Tapas mesti dengan beer. Jadi bagi kita orang Islam, kita dah belajar pagi ni, awak minum arak, awak masuk neraka yang special untuk awak nanti. Jadi kalau nak makan tapas yang halal, makan. Kalau beer, no. Beer beer lah dulu. Enggak apa-apa. Beer lah dulu. Jangan diminum. Nanti nescaya masuk neraka yang paling dalam sekali. Ada satu tempat nama Sakaran, kata Nabi, parit khas untuk pemabuk semua. Cuma kepada saudara-saudari sekalian, walaupun kita bercerita tentang agama melaknat arak, orang yang terlibat dengan arak, cuma dalam konteks kita jangan menghukum orang yang minum arak. Maksudnya, kalau ada kenalan kita yang minum arak, kita turun, kau ni masuk neraka memang paling. Jangan. Orang-orang yang buat kesalahan ini, kita ni kena ada jiwa dakwah, jiwa nak ajak mereka balik. Mereka ni sedang sakit, kita nak rawat supaya balik ke pangkal jalan. Yang layak menjatuhkan hukuman bukan kita. Yang menjatuhkan hukum mahkamah, hakim kerja je jatuh hukum. Kau neraka, engkau kafir. Ini bukan kerja kita.
Kerja kita, orang sakit kita rawat. Orang minum arak payah nak berhenti, dia panggil alkoholik. Memang dia kena terapi untuk nak hilangkan ketagihannya. Macam orang ketagih dengan rokok, ketagih dengan alkohol pun begitu juga. Jadi apa yang kita boleh buat, kita bantu. Kita bantu. Jangan kita kutuk, caci maki, tak menyelesaikan masalah. Kalau kita sayang kawan-kawan kita yang minum, nak ajak mereka ke jalan yang baik supaya mereka tak dimasukkan dalam neraka khusus untuk peminum arak, kita ajak cara baik. Jangan dikutuk-kutuk. Itu ada satu riwayat daripada Al-Bazzar. Umar radhiyallahu anhu cerita, ada di zaman Nabi dulu satu orang laki-laki, dia ni kuat minum. Namanya An-Nu'aiman ibnu Amir. Dia memang kuat minum. Dia minum mabuk. Nabi sampai wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab. Nabi hukum dia, rotan, pukul, nak suruh. Benda susah nak hilangkan ketagihan ini. Jadi bila dah kerap sangat berulang-ulang, kejap kan baik, next week minum lagi, rotan lagi, pukul lagi, nak suruh dihilangkan ketagihan. Jadi kata Umar Al-Khattab, bila dia ni kerap sangat kena hukuman, pernah satu orang masa Nabi hukum, dia berdoa, faqala rajulun minal qaum Allahumma al'anhu ma aktsara ma yu'ta bihi. Ada orang tiba-tiba dia laknatnya kepada An-Nu'aiman ibnu Amir. Dia kata, ya Allah, laknatilah An-Nu'aiman ini. Ya Allah, laknatlah Nu'aiman ini sebab asyik mabuk saja kerjanya. Apakah reaksi Nabi ketika itu? La tal'anhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Kata Nabi, jangan kau caci maki, laknat dia, jangan. Sebab Nu'aiman adalah orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Cuma dia sedang menghadapi ketagihan itu. Jadi pelajaran untuk kita adalah, kalau ada kenalan kita yang payah nak berhenti, kita doakan, bantu dia, sebab kita sayang dia, nak mengelakkan dia daripada masuk neraka khusus untuk pemabuk. Dan dalam masa yang sama kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jangan juga jadi tukang mabuk pula lepas pada ini. Dia, bagi kita ahli sunnah wal jamaah, kita tidak melihat dosa besar boleh menjadikan seorang itu kafir. Ini aliran ahli sunnah wal jamaah. Bagi khawarij itu lain. Khawarij dengan Mu'tazilah, mereka berpendirian orang yang buat dosa besar itu jadi kafir, kekal dalam neraka dan tak akan keluar pada neraka. Itu pendapat mereka. Bagi kita aliran ahli sunnah wal jamaah, tidak. Orang dosa besar, kalau dia bertaubat, tetap Allah ampunkan dosa dia. Jadi siapa kita untuk justify orang, mana tahu dia akan bertaubat. Yang penting kita sama-sama berusaha. Sebab Nabi SAW pun berjanji dia akan beri syafaat hatta kepada umatnya yang mempunyai dosa besar sekalipun. Dalam satu hadis kata Jabir daripada Jabir dan Anas radhiyallahu anhuma, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaat saya juga akan diberikan kepada orang-orang yang berdosa besar daripada kalangan umat saya nanti. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Maka sebagai kesimpulan, kita pada hari ini ataupun pagi ini membincangkan tentang ancaman khusus kepada orang-orang yang mabuk, orang yang minum arak, bahawa mereka akan disediakan satu ruang khusus, parit khusus, bilik khusus di dalam neraka. Kita berdoa kepada Allah, moga kita tak tergolong sebagai golongan mabuk-mabukkan, pemabuk-pemabuk ini. Dan andai kata ada sekeliling kita orang-orang yang terlibat lagi dengan dunia mabuk-mabuk minum ini, nasihatlah dengan cara baik. Moga-moga mereka kembali ke pangkal jalan. Banyak nak diterangkan, tapi sekadar inilah saja ruang pertemuan kita. InsyaAllah kita akan kembali membincangkan kitab At-Tazkirah ini pada kesempatan akan datang, insyaAllah. Maka sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga Allah mempermudahkan segala urusan kita dan mengangkat segala kesulitan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna nas'alukal jannata wa nastajiru bika minan nar. Allahumma in kana rizqina fis samaa'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu
وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما أتيت عبادك الصالحين. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang salih. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi barakasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.